Katanya saya tidur, saya letak tisu basah pada hidung. Macam mana doktor? Apa pandangan doktor? Okey, sebenarnya dia menggunakan prinsip yang sama, iaitu kita nak menghalang berlakunya kekeringan di kawasan mukosa disebabkan oleh perubahan cuaca ataupun iklim yang kering. So kebanyakannya di kawasan kita, alhamdulillah khatulistiwa ni dia punya suhu dia ada kelembapan yang tinggi, jadi Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi atmim bil khair. Pertama sekali kita berucap syukur kepada Allah SWT pada pagi ini dapat kita bersama dalam audio kuliah, sedikit tazkirah ataupun sedikit perkongsian ringkas santai untuk kita, orang kata apa ni, menjadi bekalan kepada kita semua, khususnya pada diri saya sendiri Al-Faqir yang sedang bersama dengan tuan-puan semua. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada yang mengikuti. Apa khabar semua? Sebelum kita nak mula, sekejap lagi seminit 2 kita akan mulakan tazkirah ringkas kita, insya-Allah. Sebelum tu kita boleh tekan butang share, kita boleh kongsikan kata apa ni, maklumat kita, perkongsian kita pada hari ini untuk diambil manfaat bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan semua kita akan mendapat kebaikan daripada perkongsian kita pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. Okey. Okey, apa khabar semua? Macam mana pagi ni, hari Ahad? Kalau kawan-kawan yang berada di sebelah selatan hari ini bercuti, kami di belah-belah utara dan di Johor, di selatan dan di beberapa negeri di sebelah pantai timur bekerja pada hari ini. Walau apa pun yang kita buat, saya doakan kita akan sentiasa dirahmati dan diberkati Allah. Kita kekal sebagai seorang hamba Allah Ta'ala yang berazam untuk buat baik kepada Allah Ta'ala yang pertama dan buat baik kepada seluruh manusia, memberi manfaat kepada manusia. Azam setiap hari kita nak buat baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik, Nabi kata, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Okey, apa khabar semua? Macam mana keadaan kita pada hari ini? Macam mana keadaan perkembangan COVID-19 di tempat tuan-puan semua? Kita tahu bahawasanya kami di negeri Kedah ada sedikit peningkatan. Doakan, pray for Kedah, pray for Penang, pray for Perlis. Kita doakan mudah-mudahan COVID-19 akan kembali kendur dan juga akan berakhir, insya-Allah. Kita nak nasihatkan siapa yang berada di utara dan di kawasan-kawasan berdekatan, jangan lupa banyakkan berdoa, jangan lupa untuk ikuti SOP dan peraturan yang telah ditetapkan. Insya-Allah kita doakan mudah-mudahan ianya akan kembali tenang dan berakhirlah ujian dan musibah ini. Okey, apa khabar semua tuan-puan? Insya-Allah mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Kita akan mula seminit 2 lagi, boleh? Boleh tekan butang like dan butang share. Kita kongsikan manfaat kita seberapa ramai yang mungkin yang boleh untuk dapat manfaat dengan perkongsian ringkas, perkongsian santai kita pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. Okey. Okey, tuan-puan, hari ini kita akan bincang tajuk apa? Macam mana kita boleh tengok kita berkongsi hari ini. Okey, dengan tajuk waktu yang terbaik untuk bersedekah, insya-Allah. Waktu yang terbaik untuk kita bersedekah, insya-Allah. Tajuk kita hari ini berkaitan dengan waktu yang terbaik untuk kita sedekah. Okey. Okey, sebelum tu kita pakat share dulu kejap, seminit 2. Saya nak tengok dulu apa yang boleh kita tengok di sini. Right. Okey. Tuan-puan dan dirahmati Allah, insya-Allah tajuk hari ini adalah berkaitan dengan waktu yang terbaik untuk kita bersedekah. Okey. Sebagaimana kita maklum bersama, kita mulakan boleh, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi atmim bil khair. Okey, perbincangan kita hari ini adalah berkaitan dengan sedekah. Sebelum kita pergi lebih lanjut, sedekah sebagaimana kita maklum adalah salah satu daripada tuntutan agama. Bahkan merupakan salah satu daripada
amalan kebaikan yang telah pun disyariatkan kepada umat Islam sejak daripada awal pensyariatan Islam. Sebagaimana yang kita boleh baca dalam Al-Quran, kita boleh tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, galakkan untuk membantu orang lain, galakkan untuk simpati dan empati dengan kesusahan orang lain itu telah pun ditekankan seawal pensyariatan Islam. Kalau kita tengok dalam kisah-kisah para sahabat, contohnya kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang banyak membantu orang, banyak membebaskan hamba, banyak bersedekah pada peringkat awal Islam. Itu menunjukkan bahawasanya daripada awal pensyariatan Islam telah pun ada pensyariatan bersedekah. Kerana apa? Kerana sedekah ini salah satu daripada cara untuk kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan sedikit kelebihan dan rezeki kepada kita. Di samping kita ada rasa kebersamaan dengan orang lain yang orang itu ditimpa sedikit musibah dan permasalahan. Okey, itu secara umumnya. Kemudian bila pergi kepada lebih khusus berkaitan dengan sedekah ini, sedekah ada berkaitan juga dengan sedekah yang wajib, iaitu kemudiannya disyariatkan zakat. Zakat dinamakan sebagai sedekahul wajibah, sedekah yang wajib. Itu yang dinamakan zakat yang telah difardukan kepada umat Islam dan juga merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadah dan juga solat. Okey, apa yang menarik yang kita nak bincang hari ini insya-Allah adalah berkaitan waktu yang terbaik untuk bersedekah. Bukan kita nak tengok benda yang terbaik, waktu yang terbaik untuk bersedekah dalam konteks kita sebagai orang yang nak bersedekah, sebagai orang yang nak mengemukakan sesuatu perkongsian ataupun kita nak kongsi satu benda kepada orang lain. Apa yang kita bincang hari ini, saya nak bincang dengan tuan-puan ataupun nak ringkaskan kongsi dengan tuan-puan berkaitan dengan sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ini cukup terkenal, hadis sahih, riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis yang direkodkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika satu orang lelaki jumpa dengan Nabi. Lalu dia berkata, ya Rasulullah. Kawan ni datang jumpa Nabi, lalu dia bertanya kepada Nabi, ayus sadaqah a'zamu ajra? Ayus sadaqati a'zamu ajra? Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sedekah jenis mana yang paling banyak ataupun paling besar balasannya di sisi Allah? Okey, soalan ni menarik, tuan-puan. Soalan ni menarik. Sahabat yang jumpa Nabi ni, dia tanya kepada Nabi, ayyus sadaqati a'zamu ajra? Sedekah yang jenis mana yang paling besar pahalanya? Kalau kita tengok, sebelum kita bincang berkenaan sedekah ni ataupun berkenaan hadis ini, kita tengok trend sebahagian sahabat-sahabat Nabi ataupun kebanyakan sahabat Nabi, mereka ini suka bertanya kepada Nabi. Satu, sebab mereka nak dapatkan maklumat, mereka tanya Nabi SAW. Satu. Yang kedua, mereka suka tanya kepada Nabi dalam bentuk yang macam ditanya ini, iaitu mencari yang terbaik dari segi ganjaran, yang paling menguntungkan dari segi balasan. Mereka tahu bahawasanya sedekah itu disunatkan, sedekah itu digalakkan, sedekah itu secara umumnya satu perbuatan yang memang orang kata apa ni, ditekankan untuk dilaksanakan. Cuma apa yang menarik berkaitan dengan cara mereka bertanya tu, bukan setakat tajuk ini dan tajuk-tajuk yang lain, iaitu mereka cuba mencari ataupun bertanya kepada Nabi yang terbaik. Ayyus sadaqah a'zam ajra? Sedekah yang jenis mana yang terbaik, a'zamu ajra, yang paling besar pahalanya? Why? Kenapa? Kenapa mereka suka seumpama itu? Tanya yang terbaik balasan, yang terbaik pahala. Mereka suka tanya yang seumpama itu. Kenapa? Kerana mereka cuba sedaya upaya melihat yang paling utama. Yang paling utama. Semua baik. Tapi daripada banyak-banyak kebaikan, mendahulukan yang lebih utama. Ataupun dalam bahasa yang lain, yang lebih aula. Yang lebih aula. Macam mana kita maklum, Dr. Yusuf Al-Qardawi ada satu buku bertajuk Fiqhul Awlawiyat, fiqh keutamaan. Maknanya dalam Islam, sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, sebagai seorang mukmin, antara benda yang perlu untuk kita ambil pengajaran dan pelajaran, pedoman dan juga panduan, ataupun dinamakan sebagai apa yang kita perlu tiru para sahabat zaman dahulu kala, iaitu mereka mencari yang terbaik. Mereka melihat
yang paling aula, yang paling afdal. Itu istilahnya yang paling afdal. Semua benda baik, macam contohnya bila semayang fardu, semua fardu itu bukan takat baik, bahkan wajib. Tapi mereka mencari yang lebih afdal. Contohnya ada hadis menyebutkan semayang itu ataupun solat itu perlu di awal waktu. Satu, mana keafdaliyahnya ataupun keafdalannya ataupun keutamaannya adalah solat di awal waktu. Solat di akhir di pertengahan waktu okey tak? Okey. Solat di akhir waktu boleh tak? Boleh, tapi walaupun dia orang kata makruh dan sampai pada haram kalau sengaja melewatkan, tapi dia tahu bahawasanya di sana ada di awal waktu itu yang terbaik, maka mereka mendahulukan solat di awal waktu. Begitu juga antara solat bersendirian dengan solat berjamaah. Solat bersendirian, okey, dapat pahala tak? Dapat, okey, tapi dapat solat berjamaah itu lebih afdal, maka mereka dahulukan solat berjamaah. Begitulah seterusnya para sahabat Nabi, mereka cuba untuk mencari yang terbaik daripada amalan-amalan. Maka dengan sebab itu kita dalam konteks hadis yang kita bincangkan hari ini, semua sahabat tahu bahawasanya sedekah itu besar pahalanya, semua sahabat tahu bahawasanya bersedekah itu luar biasa ganjarannya, cuma mereka nak cari waktu, jenis dan bagaimana a'zamu ajra, yang terbaik. Daripada banyak-banyak sedekah ini baik, tapi bila waktu terbaik, bagaimana cara yang terbaik untuk mereka laksanakan? Kerana apa? Kerana mereka melihat faktor keuntungan yang besar itu, mereka cuba nak merebut sedaya mungkin. Maka mereka bertanya seumpama itu. Dalam bahasa lain, rugilah kalau kita buat amalan itu teruk, payah, tiba-tiba kita tak pilih waktu yang afdal. Rugilah, maka orang kata dia akan jadi sikit, nak buat semua tak mampu. Kita nak buat semua, contohnya sedekah, nak bagi semua tak mampu, nak bagi sentiasa tak mampu, maka kita pilih waktu yang terbaik contohnya. Maka dia ada kelebihan, waktu itu menambahkan pahala. Kita contoh nak bagi sedekah semua harta kita, contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-puan biasa dengar kisah perang Tabuk, yang mana Sayyidina Abu Bakar dia bagi harta dia semua bagi. Kita nak sampai maqam tu tak boleh lah kan. Sayyidina Abu Bakar tak apalah, dia sampai bagi semua. Bila Rasulullah tanya apa yang kamu tinggal untuk keluarga kamu, dia mengatakan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, dia meninggalkan Allah dan Rasulnya sahaja. Maknanya itu maqam Sayyidina Abu Bakar yang boleh tinggal bagi semua, tinggal untuk anak isteri dia Allah dan Rasul. Itu contoh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar apa? Okey, minta maaf terputus tadi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun, Sayyidina Umar Al-Khattab juga hebat. Bila dia bagi sumbangan, bagi derma, bagi sedekah untuk ataupun bagi derma jihad untuk perang Tabuk, bila Rasulullah tanya apa yang kamu tinggalkan untuk anak isteri kamu, dia kata aku tinggalkan separuh daripada hartaku. Maknanya itu pun luar biasa. Okey. Maknanya kita nak buat sampai tarah tu tak mampu. Tapi kita tak bolehlah nak buat macam Sayyidina Abu Bakar. Pasal iman dia hebat, luar biasa, boleh bagi semua. Nak bagi setengah macam Sayyidina Umar pun rasanya tak sampailah maqam kita sampai tarah tu. Tapi setidak-tidaknya kita ini bersedekah dan kita cuba pilih waktu yang terbaik. Apa pemberian yang terbaik, bagaimana cara yang terbaik. Okey. Maka dalam hadis ini, kita balik pada hadis ini, bagaimana seorang sahabat Nabi seorang sahabat Nabi jumpa Rasulullah, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra? Sedekah jenis mana? Waktu yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Maknanya sedekah okey, semua bagus, tapi saya nak cari waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik saya nak bersedekah tu waktu macam mana? Supaya saya dapat ganjaran yang besar, supaya saya dapat ganjaran yang luar biasa. Okey, maka faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun berrespon kepada soalan yang ditanya tadi. Maka sabda Nabi apa dia? Nabi kata, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Nabi kata, waktu yang terbaik bersedekah adalah kamu bersedekah, anta saddaqa, kamu bersedekah, wa anta sahihun, walhal keadaan kamu sedang sihat, sedang cergas, sedang kuat. Maknanya waktu kita sedang duk sihat, kita sedang duk orang kata cergas ni, waktu tu sedekah. Pasal apa? Pasal apa? Sebab orang ni biasanya bila dia dah tak larat, dia dah sakit. Dalam sebahagian syurahul hadis, sebahagian ulama yang mensyarahkan hadis ni mengatakan,
orang ni kalau dia dah nak mati lah, bahasa mudah, dia dah mati lah, dia rasa dia tak ada peluang nak hidup, waktu tu baru dia teringat nak sedekah, itu biasa. Sebab apa? Dia dah tahu dah, aku pun tak boleh pakai lah duit ni, aku simpan banyak-banyak pun boleh bawa pergi mana, anak bini aku pun yalah bukanlah pakai banyak mana pun, aku nak cari pahala, aku bagi sebahagian harta aku bila waktu tengah sakit. Itu biasa. Itu biasa. Tapi yang terbaik kita bagi waktu tengah kita sihat. Sebab apa? Biasanya orang sihat ni apa dia? Bila sihat, duit banyak, idea banyak lah. Nak beli tu, nak tukar kereta baru. Waktu sihat lah, cadang nak pergi melancong. Kan? Maka bila dia cadangannya banyak, dia akan ada syahih. Nabi kata, anta sahihun syahih. Syahih ni apa dia? Dia kedekut lah sikit. Waktu dia tengah sihat, waktu dia tengah duk ada macam-macam, waktu dia tengah, orang kata panggil, dia tengah, apa istilahnya, dia tengah duk memerlukan duit tu, dia akan ada sedikit kedekut. Bila sedikit kedekut, dia payahlah nak kongsi, dia payahlah nak sedekah, dia payahlah nak memberi. Kan? Dia rasa dia perlukan benda tu. Dia rasa dia nak beli kereta baru, dia nak beli handphone baru. Dia kata, kalau aku bagi, takat bagi RM1 jadi dah. Dia kata, pasal apa? Lebih tu saya pergi cadang nak pergi makan dekat mana-mana shell out. Contohnya. Macam dia rasa sayang sebab dia tengah sihat. Tapi kalau dia pun dah tak larat dah, kecil manis dah shell out apa lagi kan. Dah kecil manis dah makan ni pun dah tak lalu dah. Dia kata, simpan duit banyak-banyak apa. Waktu tu baru nak sedekah. Waktu tu boleh tak sedekah? Boleh. Tapi yalah, tak terbaik lah. Nabi kata yang terbaik ni waktu dia tengah duk sihat ni. Duk rasa sayang duit tu. Duk rasa macam-macam rancangan dah nak buat. Duk rancang nak buat. Waktu tu dia bersedekah. Itu yang terbaik. Kemudian Nabi kata, anta sahih, bersedekah terbaik waktu kita tengah sihat. Waktu tengah syahih, dah lah sihat, dia akan rasa sedikit kedekut. Sebab tu Tok Guru saya pesan, dia waktu kita nak bagi tu, kadang-kadang rasa kedekut, rasa sayang nak bagi ni, duk tagak-tagak kan, nak bagi, tak mau bagi, nak tak bagi. Kadang-kadang tu yang ganggu kita, Tok Guru saya sebut, yang ganggu untuk tak memberi ataupun bagi sikit. Musim-musim macam sekarang ni lah, COVID-19 ni, ramai orang perlukan makanan, perlukan bantuan, kita nak bagi. Duk bagi bawa keluar dah duit. Nak bagi dah RM20. Teringat saya lagi bagi RM20 ni, sayang pula ni. Tarik lah, tinggal RM10. Nak bagi dah RM10. Berasa sayang pula. Tarik lagi RM5. Tinggal RM5. Nak bagi RM5. Sayang pula. Dah dia bagi RM1. Lagi-lagi. Akhirnya bagi RM1. Punyalah kedekut. Dia waktu tu syaitan duk ganggu tau. Duk kata, alah hang bagi buat apa banyak-banyak. Orang lain bagi juga. Tu syaitan. Dia duk main bisik kat telinga kita. Lepas tu, tak apa, kita pun lawan. Tak apa, orang lain bagi, aku pun nak bagi juga. Syaitan main pula, sekejap hang bagi banyak-banyak. Minyak mutu sekejap, hang nak buh lagi. Sekejap, minyak mutu pula, dia tarik sikit. Daripada 20 tinggal RM10. Lepas tu baru nak bagi RM10. Nak bagi pula, cadang nak bagi 10. Tengok, syaitan main bisik pula. Dia kata, kalau bagi RM10 sekejap, hang nak makan mi tu. Nak makan mi goreng petang ni. Tarik pula daripada RM10 tinggal RM5. Baru nak bagi RM5. Baru teringat pula, mi goreng saja tak cukup. Sekejap lagi nak kena beli ayak pula. Ayak lagi. Dah kita tinggal RM1. Itu syaitan. Dia ganggu kita. Kita nak bagi ni. Kita sayang. Nabi kata waktu tu kalau kita tengah kedekut, tengah kita rasa perlu, kita rasa sayang, waktu tu lawan bagi. Bagi. Waktu tu kita bagi. Tok Guru saya sebut, kalau tak tahu nak buat macam mana, waktu nak bagi tu takbir 3 kali bagi. Takbir. Allahu Akbar. Sebab apa? Bila takbir tu, harap-harap syaitan lari kan. Lari waktu bagi. Sebab kalau syaitan tak lari, dia duduk bisik, dia kata, sekejap lagi hang nak beli tu, hang nak beli ni. Lah dia tak jadi bagi sedekah. Maka Nabi kata, berilah sedekah wa anta sahihun, kamu sedang sihat. Syahihun, waktu kamu tengah rasa kedekut. Takhshal faqra, kamu bimbang, takut fakir. Takut, kalau aku bagi ni aku jadi miskin. Kan saya sebut tadi, dalam musim-musim COVID ni, semua orang pakat perlu. Semua orang pakat perlu. Semua orang duk bimbang, dengan, ialah ada pendapatan terjejas, kita tak nafi. Dalam keadaan kita rasa nak sampai bila dia punya tempoh COVID ni mungkin akan berlanjutan, dengan berbagai kajian yang menunjukkan akan berlakunya kemelesetan ekonomi. Ada pula kita tak lama lagi akan berakhir moratorium dan sebagainya. Dia duk rasa takhshal faqra, dia akan rasa bimbang, takut dia akan susah, dia akan miskin, dia akan fakir. Maka waktu tu dalam duk rasa berat tadi, dalam duk rasa hampir dia rasa takut, dia miskin dan sebagainya, waktu tu memberi terbaik. Sebab apa? Di sinilah mujahadah. Mujahadah ni lawan rasa bimbang, lawan rasa kedekut, lawan rasa jadi miskin tu. Lawan itu.
itu yang terbaik. Sebab ialah memang kita tak nafi, memang keadaan memerlukan, tapi di sinilah datangnya satu keinginan kita nak bantu orang. Datang keinginan tak apalah, kita usahalah yang kita ni ada lebih sikit, orang lain tak ada langsung ni. Kita ni cuma duduk bimbang habis moratorium ni, aku dah tak boleh nak enjoy tu siapa, nak kena bayar. Tapi paling tidak kita masih ada, sebab kita kena ingat ada orang lain yang makan pun tak ada. Ada orang lain yang pakai pun tak cukup. Ada orang lain yang asasi dalam hidup mereka belum dapat dilaksanakan. Mana kita ni lawan sikit tak apalah. Kita rasa takut tu, kita lawan, kita bagi juga. Kita bagi juga. Di situ Allah Ta'ala, Nabi SAW kata, pahalanya sangat besar. Watak mulghina, dia mengharapkan kekayaan. Mana itu adalah waktu yang terbaik untuk bersedekah. Nabi kata, waktu kita sedang sihat, mana kita tengah boleh nak kekayaan kita, waktu kita tengah syahih, waktu kita tengah rasa kedekut, waktu tu kita bagi. Waktu kita takut kita akan jadi miskin, waktu tu kita bagi. Waktu kita duk mengharapkan kita nak jadi kaya, waktu tu kita memberi. Kerana apa? Kerana di situlah kekuatan orang yang lawan hawa nafsu dia lawan keinginan dia mendahulukan perasaan kasih dan sayang dia kepada orang lain, kepada orang yang memerlukan. Dia boleh lawan benda tu, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran yang besar. Dan yakin tuan-puan, kalau kita bagi macam tu lah, kita takut ni, tapi kita lawan, kita bagi juga, Allah Ta'ala akan ganti yang lain. InsyaAllah, jangan takut, akan adalah ganti. Kalau memang duit tengah banyak betul, kita pun tak heran, itu biasa. Mana tengah duk kaya, duit banyak kita bagi, itu biasa. Waktu tengah orang sakit bagi, itu biasa. Sebab saya sebut tadi, orang sakit, mungkin dia kata aku ni tak boleh buat apa dah duit ni, dia pun bagi kat orang, itu biasa. Ataupun dia tengah duit banyak, memang dia tak perlu, dia kira-kira dia tak perlu sangat, mana dia boleh bagi, itu biasa. Tapi waktu kita tengah susah, waktu tengah kita pun ada masalah, waktu kita rasa, ialah bukanlah sampai kita miskin terus, cuma ialah ketakutan saya sebut tadi, kebimbangan itu sebenarnya adalah bisikan-bisikan daripada syaitan yang saja menakut-nakutkan kita tentang kemiskinan dan sebagainya. Waktu tu bila kita lawan hawa nafsu kita, lawan bisikan tadi, kita bagi juga dengan niat kasih dan sayang kita kepada orang lain, kita nak bantu orang lain dalam kesusahan, insya-Allah Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan kita. Dia akan berikan gantian, berikan benda lain, berikan rezeki yang lain, jalan-jalan yang lain, yang kita tak sangka-sangka. Macam mana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan ada jalan-jalan keluar dalam kehidupan dia, dan akan diberikan rezeki kepadanya daripada lorong-lorong yang tidak disangka-sangka. Okey, kemudian di hujung hadis Nabi kata wala tumahil hatta iza balatul hukum, jangan kita tangguhkan bersedekah ini sampai nyawa dah sampai dekat halqum, dah nak mati dah, baru teringat nak bersedekah. Itu satu benda yang merugikan, kerana bila kita dah nak mati, ialah bila dah nak mati sangat ni baru nak bersedekah. Pertama sekali dari segi hukum, orang yang bersedekah atau orang yang memberi dekat-dekat nak mati hanya dibenarkan memberi 1/3 daripada hartanya. Dinamakan sebagai maradul maut. Orang yang sakit hampir nak mati, dia hanya boleh menggunakan hartanya 1/3. Kerana apa? Kerana baki daripada hartanya itu adalah milik ahli waris atau bakal dimiliki oleh ahli waris. Maka Islam letakkan hanya 1/3 daripada hartanya. Ialah walaupun boleh tapi 1/3, tapi maka yang terbaik sebenarnya adalah kita bersedekahlah pada waktu kita tengah sihat, bersedekahlah sewaktu kita tengah cergas, bersedekahlah waktu tengah kita memerlukan. Maknanya di sinilah kekuatan yang dinamakan dalam istilah ini mujahadah. Mujahadah ni makna kita melawan hawa nafsu kita berkorban. Dia kata berkorban dengan apa yang kita ada. Waktu itulah kita bersedekah, dan itulah waktu yang terbaik untuk kita bersedekah. Maka saya sarankanlah kepada diri saya sendiri dan semua yang menyaksikan kita punya perkongsian pada hari ini, kita ialah bersedekah banyak-banyak, carilah orang-orang yang memerlukan, kepada orang yang belum tunai zakat wajib dulu. Tu dia punya dia punya key dia yang wajib itu. Kemudian tambah lagi dengan sedekah-sedekah yang sunat. InsyaAllah lah kita akan dapat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala, terutamanya dalam musim-musim COVID-19 ni. Carilah jiran kita yang mungkin kelaparan, ada orang-orang keliling kita yang mungkin tak cukup makan, yang mungkin ada sangkut di sana, yang terputus bekalan, yang tak ada kerja ataupun yang tak dapat kerja dan sebagainya.
bantulah mereka, insya-Allah Allah Taala bagi pahala dan insya-Allah ada gantinya. Jangan takut. Jangan takut. Lagi banyak kita memberi dengan niat kerana Allah, niat membantu orang. InsyaAllah Allah Ta'ala itu maha kaya. Dia akan ganti dengan jalan-jalan yang kita tak sangka-sangka. InsyaAllah dengan sikap tolong-menolong kita ini, InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri kebaikan kepada kita semua. InsyaAllah begitulah sedikit perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada semua. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam pertemuan-pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ingat, kita jaga kita.